Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin al-Karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Sayyidana wa Habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinan daripada Allah kita dapat bertemu pada hari ini pukul 12 suku waktu Mesir, pukul 6 suku waktu Malaysia, untuk sama-sama kita mengambil sedikit masa mendalami beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang amalan-amalan yang mudah tetapi pahala yang dijanjikan kepada orang yang melakukannya adalah merupakan pahala yang melimpah ruah. Buku yang berada di tangan saya ini adalah merupakan himpunan 40 hadis tentang amalan yang mudah tetapi pahalanya melimpah ruah. Ianya adalah merupakan asal kepada buku dalam bahasa Arab, iaitu buku yang berbunyi Al-Arba'un Al-Arba'un Al-Munirah fil Ujuril Kabirah 'ala Al-A'mal Al-Yasirah. Ini asal teks bukunya, Al-Arba'un Al-Munirah fil Ujuril Kabirah 'ala Al-A'mal Al-Yasirah. 40 hadis yang bercahaya yang bicarakan tentang amal-amalan yang mudah tetapi pahalanya sangat besar. Hasil daripada cadangan daripada Ustaz Yusaini Yahya, mudir Ma'had Tahfiz Al-Imam An-Nawawi atau singkatannya MATIN di Perlis. Beliau telah mencadangkan saya untuk menterjemahkan kitab ini, mengambil hadis-hadis yang didatangkan oleh pengarang kitab Al-Arba'un Al-Munirah, iaitu Dr. Iyadah bin Ayyub Al-Kubaisi, untuk saya terjemahkan dan kita boleh menyebarkannya kepada masyarakat. Hasil daripada cadangan daripada beliau itulah akhirnya saya telah meneliti hadis-hadis yang didatangkan oleh Dr. Iyadah bin Ayyub Al-Kubaisi menerusi kitab beliau Al-Arba'in Al-Munirah fil Ujuril Kabirah 'ala Al-A'mal Al-Yasirah. Lalu saya telah mendatangkan hadis-hadis tersebut, saya terjemahkan, lalu saya datangkan beberapa pengajaran yang boleh diambil daripada hadis-hadis tersebut. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila saya meneliti kitab Al-Arba'in Al-Munirah fil Ujuril Kabirah 'ala Al-A'mal Al-Yasirah karangan Dr. Iyadah, saya mendapati beliau mempunyai satu metod dalam menulis, iaitu metod yang digunakan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, iaitu kadang-kadang hadis yang panjang itu beliau jadikan beberapa hadis. Satu hadis yang panjang kadang-kadang beliau jadikan beberapa hadis, kerana hadis yang panjang itu boleh memberikan pelbagai makna dan juga amalan yang pelbagai. Lalu beliau menjadikan kadang-kadang satu hadis jadi dua hadis. Jadi saya berpendapat lagi baik kalau kita dapat mendatangkan 40 hadis yang tersendiri. Walaupun apa yang beliau lakukan ini tidak salah, namun saya lebih suka kalau diperbanyakkan kita dapat mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya telah mencantumkan kembali hadis-hadis yang beliau gabungkan, yang beliau pada asalnya satu hadis beliau jadikan dua hadis dan sebagainya. Lalu akhirnya daripada 40 hadis tak cukup hadisnya. Bila 40 hadis jadi tak cukup, lalu saya telah mencari beberapa hadis tambahan untuk saya masukkan dalam buku ini, iaitu hadis yang ke-14, hadis yang ke-16, hadis yang ke-22 dan hadis yang ke-40. 4 hadis ini tidak ada dalam kitab Al-Arba'un Al-Munirah, tetapi saya datangkan sendiri untuk mencukupkan jumlah hadis sebanyak 40 hadis, supaya kita dapat mendengar 40 hadis yang tersendiri, yang kesemuanya menceritakan tentang amalan-amalan yang mudah namun pahalanya sangat melimpah ruah. Jadi alhamdulillah, daripada hasil cadangan daripada Ustaz Yusaini Yahya hafizahullah azza wa jal, dan hasil daripada apa yang telah didatangkan oleh Dr. Iyadah bin Ayyub Al-Kubaisi,
saya telah menerjemahkan dan saya telah menghasilkan buku ini. Moga-moga ianya bermanfaat buat kita semua dari dunia sampai ke akhirat. Allahumma amin. Baik, dalam pertemuan kita insya-Allah kita akan baca kitab ini sedikit sampai khatam. Dalam waktu kita berada dalam suasana yang masing-masing mengharapkan keridhaan Allah dan keampunan daripada Allah. Moga Allah selamatkan kita semua daripada wabak penyakit ini. Moga-moga keberkatan kita mendengar hadis Nabi ini akan menjadi pendinding kepada kita, diselamatkan Allah Azza wa Jal daripada kita terkena sebarang musibah biiznillah Azza wa Jal. Jadi insya-Allah kita akan baca sedikit hadisnya sehinggalah kita dapat mendengar 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpunkan dalam buku yang ada di tangan saya ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada hadis yang pertama. Satu lagi saya terlupa nak beri maklum kepada para hadirin yang dirahmati Allah. Hadis-hadis yang didatangkan di dalam buku ini saya tidak mengikut susunan yang disusun oleh Dr. Iyadah. Maknanya kadang-kadang ada hadis yang pertama saya letak di nombor 3. Ada hadis yang patutnya nombor 6, saya jadikan hadis nombor 3, hadis yang nombor 1 contohnya. Susunan itu saya sendiri yang susun. Saya sendiri yang susun. Namun hadisnya 36 hadis itu daripada Dr. Iyadah, 4 adalah tambahan daripada saya. Adapun susunan saya menyusun mengikut apa yang saya fikirkan. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama yang bagi saya inilah hadis yang paling mudah. Namun subhanallah pahalanya sangat berlimpah ruah. Ada masalah ke? Cakap suara tak berapa jelas tu yang betul tu. Okey, sekarang ni dah jelas lah. Moga-moga jelas Tadi dengarkan handphone jelas, sebelum cakap tak jelas. Betul, sekarang ni dah jelas belum? InsyaAllah dengar je. Okey. Sebab kalau kita tak masuk lagi, tadi mukadimah saja. Okey lah, first time juga ni baca kitab seorang-seorang. Adalah seorang, 2, 3 orang. Sebagai apa? Sebagai bunga-bunga dalam majlis. Okey. Baik, kita masuk hadis yang pertama. InsyaAllah, moga-moga suara saya jelas. Okey. Hadis yang pertama bagi saya adalah hadis yang merupakan ibu kepada semua amalan yang mudah. Namun pahalanya sangat melimpah ruah. Sangat besar. Bagi saya, wallahu a'lam, inilah hadis yang paling tinggi sekali, yang paling senang sekali, namun pahalanya sangat-sangat besar. Mengatasi semua amalan-amalan lain yang mudah juga, walaupun pahalanya banyak, namun inilah pahala yang bagi saya merupakan pahala yang paling besar, yang alhamdulillah kita semua memilikinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadis yang pertama iaitu hadis menceritakan tentang cinta kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, isnadina al-muttasil ila syuyukhina hafizahumullah azza wa jal, al-muttasila ila asyuyukh wa ila ulama al-hadis, ila sayyidina al-imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Bisanadihi an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala ya Rasulullah mata as-sa'ah. قال وما أعددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله. قال فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله تعالى عنه فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله تعالى عنه فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري رضي الله تعالى عنه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة.
walakinni uhibbullaha wa rasulah. Qal innaka ma'a man ahbabta. Terjemahan hadis ini yang saya datangkan berdasarkan riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim, terjemahannya adalah daripada Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas, bagaimana semua kita sedia maklum, beliau adalah merupakan salah seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi beliau adalah orang yang sangat kenal dan sangat rapat dengan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Selama 10 tahun beliau berkhidmat kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Anas ketika itu baru berusia 20 tahun. Daripada umur 10 tahun sampai umur 20 tahun beliau berkhidmat kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau telah berkata, wahai Rasulullah, bilakah kiamat? Jadi sahabat ini bertanya kepada Nabi, apakah waktu yang tepat berlakunya hari kiamat? Mana tarikh bila? Waktu bila? Kita biasa dengar hadis Sayyidina Jibril AS. Hadis Sayyidina Jibril yang datang Sayyidina Jibril AS dalam rupa seorang manusia di akhir-akhir hayat baginda Nabi AS. Lalu Sayyidina Jibril AS telah bertanya kepada baginda Nabi 4 soalan. Akhbirni anil Islam. Kemudian beliau sebut akhbirni anil iman, akhbirni anis sa'ah, dan juga apakah dia akhbirni anil iman, al-Islam, al-iman, al-ihsan, yang ketiga, dan yang keempat mata sa'ah. Akhbirni anis sa'ah. 4 soalan ditanya oleh Sayyidina Jibril AS. Yang ketika itu dalam majlis itu para sahabat semua ada. Para sahabat sebahagiannya ada, Rasulullah juga ada, dan Sayyidina Jibril datang dalam rupa seorang lelaki. Jadi para sahabat tak tahu yang itu adalah Sayyidina Jibril. Namun baginda Nabi SAW mengetahui yang datang itu adalah Sayyidina Jibril alaihissalam yang datang dalam rupa seorang manusia. Lalu Sayyidina Nabi telah menjawab soalan-soalan tersebut. Di antara soalannya adalah akhbirni anis sa'ah. Lalu baginda Nabi bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidak ada yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maknanya saya selaku orang yang ditanya dengan kamu selaku orang yang bertanya, kita dua-dua tak tahu bilakah berlaku hari kiamat. Ini sebahagian kefahaman para ulama kita, iaitu tidak ada seorang pun yang mengetahui tarikh tepat bilakah berlaku hari kiamat, tahun bila. Jadi sebab itu kata Syekh Usama Al-Azhari hafizahullah azza wa jal, apabila ada orang mendakwa kiamat akan berlaku tarikh sekian pada tahun sekian, pada hari bulan sekian, maka sebenarnya kita sebagai orang Islam tidak akan rasa gundah gulana dan juga tidak akan rasa kelang kabut dengan kenyataan-kenyataan seperti ini. Sebab macam mana dia boleh tahu? Macam mana orang itu boleh tahu? Sedangkan apabila ditanya kepada baginda Nabi SAW, dengan jelas Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidak ada yang ditanya, iaitu baginda Nabi, lebih mengetahui daripada orang yang bertanya, iaitu Sayyidina Jibril. Maksudnya Sayyidina Jibril dan juga Nabi SAW, kedua-dua Nabi dan juga Sayyidina Jibril, kedua-duanya tidak mengetahui bilakah berlaku hari kiamat. Jadi kalaulah Nabi SAW tidak mengetahui, Sayyidina Jibril juga tidak mengetahui, takkan Pak Ali, Pak Ahmad, Michael, Fulan bin Fulan tahu pula tarikh tepat berlaku hari kiamat? Ini semua adalah kenyataan mengarut. Khuza'balat dalam bahasa Arab. Khuza'balat. Benda-benda yang bersifat karut-marut, yang kadang-kadang orang timbulkan, yang menyedihkan. Ada juga orang Islam yang jadi percaya, betul ke kiamat akan berlaku tahun 2021 dengan COVID-nya apa semua, nanti ini semua alamat kepada hari kiamat ke apa. Kita orang Islam tak kelang kabut. Kita boleh kata kepada mereka, selagi saya ada tak akan berlaku kiamat. Senang masalah. Nah, itu jawapan yang jelas. Selagi saya ada, selagi itu tidak akan berlaku hari kiamat. Dahsyat ayat tu kan.
Sebab nak bagi tahunya, Nabi SAW dalam hadis yang lain telah menyatakan bahawa tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah Allah mengutuskan angin lembut yang akan mencabut nyawa seluruh kaum muslimin. Maknanya selagi ada orang muslim di atas muka bumi ini, maka jangan takutlah tak akan berlakulah hari kiamat. Namun kalau kita semua sudah tidak ada, yang ada atas bumi ketika Tuhannya orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka perlu mengetahui apabila sudah tidak ada orang Islam walau seorang pun di atas muka bumi, maka sebenarnya akan berlaku hari kiamat. Sebab selagi ada orang Islam, tidak akan berlaku hari kiamat. Sebab Allah Azza wa Jal tidak mahu menjadikan orang Islam melihat peristiwa yang sangat menakutkan ini. Ini satu rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kaum muslimin yang disebut oleh baginda Nabi SAW, sehingga tidak akan berlaku hari kiamat selagi mana ada orang yang mengatakan Allah. Jadi kalau ada orang tanya, orang kata hari kiamat berlaku tadi sekian-sekian, kita kata, orang mesti kata itlih. Cakap banyak. Nyembang, cakap sembang lebih. Sebab tidak akan ada seorang pun yang mengetahui bilakah berlaku hari kiamat. Jadi kata Syekh Usamah Al-Azhari, hadis Sayyidina Jibril ini dengan jelas menyatakan bahawa tidak akan ada seorang pun yang tahu tentang hari kiamat. Ini satu kefahaman yang biasa kita dengar di kalangan para ulama, iaitu tidak ada seorang pun hatta baginda Rasul yang mengetahui bilakah hari kiamat. Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, guru kami hafizahullah azza wa jal, pernah menyebutkan kepada kami, ada juga di kalangan para ulama yang berpendapat sebenarnya Nabi mengetahui bilakah berlakunya hari kiamat, tahun bila, berapa hari bulan, hari apa. Itu memang jelaslah dalam hadis sebut hari Jumaat akan berlaku hari kiamat pada hari Jumaat. Tapi tahun bila, bulan apa? Sebahagian para ulama berpendapat Nabi tahu. Namun maksud hadis Sayyidina Jibril yang Nabi sebut mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, maksud bi'a'lam ni maksud dia bimu'lim. Tidak ada seorang pun di kalangan di antara saya dan kamu yang diberikan keizinan untuk memberitahu bilakah berlaku hari kiamat. Jadi dalam isu bilakah tepat berlaku hari kiamat, adakah Nabi tahu ataupun tidak, biasa kita dengar para ulama sebut hatta Nabi pun tak tahu. Sebab itu yang zahir yang kita dapat faham daripada hadis. Namun dengan padanan hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan semua benda Nabi tahu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah menyatakan bahawa Allah memberitahu kepada Nabi semua perkara. Maka bila semua perkara Nabi tahu, termasuklah tarikh berlaku hari kiamat. Jadi ada dua pendapat para ulama dalam menghuraikan hadis ni. Yang pentingnya, Hairul Nizam tak tahu bila tarikh berlaku hari kiamat. Ammar Mustafa juga tidak tahu bila berlaku hari kiamat. Kerana tidak ada seorang pun yang mengetahui secara tepat bilakah berlaku hari kiamat. Cuma Nabi menyatakan kepada kita tanda-tanda bilakah hari kiamat. Okey, balik kepada hadis tadi yang sedang kita pelajari ini. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat tadi, bilakah kiamat? Bilakah berlaku hari kiamat? Apabila ditanya soalan ini, Nabi tidak menjawab soalan tersebut. Supaya Nabi mengajukan satu soalan lain. Baginda telah bersabda, apakah yang anda telah persiapkan untuknya? Betul lah, soalan bilakah hari kiamat itu merupakan satu soalan yang penting. Satu ilmu kalau kita tahu bila tarikh tepatnya. Namun Nabi SAW tidak menjawab soalan ini. Ada dua kemungkinan, sama ada kerana memang Nabi tidak tahu, yang hanya tahu adalah Allah sebagaimana difahami oleh sebahagian para ulama, atau maksud Nabi di sini, Nabi tak nak bagi tahu sebab tidak dibenarkan kepada Nabi untuk bagi tahu secara tepat bilakah berlaku hari kiamat. Jadi apabila ditanya kepada baginda Rasul SAW bilakah hari kiamat, lalu Nabi tanya kepada sahabat yang bertanya tadi, apakah yang anda telah persiapkan untuknya? Sebab yang ni lebih penting. Kita sekarang yang lebih penting tahu bilakah hari kiamat, atau apakah amalan yang telah kita perlakukan, yang telah kita siap sediakan untuk menghadapi hari kiamat. Lalu Nabi tanya kepada sahabat tadi, apakah amalan yang anda telah lakukan, yang anda telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Beliau telah berkata. Jadi sahabat tadi bila ditanya soalan itu oleh Nabi kepada beliau, beliau terus sebut kepada Nabi, cinta Allah
dan Rasulnya. Maknanya kata sahabat tadi, amalan yang saya sediakan untuk menghadapi hari kiamat adalah mencintaimu ya Rasulullah dan mencintai Allah Azza wa Jal. Baginda telah bersabda, maka sesungguhnya anda bersama dengan orang yang anda cintai. Jadi kalau anda cinta pada Nabi, anda akan bersama dengan Nabi. Bila anda bersama dengan Nabi, bila Nabi hujungnya ke syurga, maka anda juga akan ke syurga. Ada Nabi kata, sekiranya kamu nak bersama dengan saya sekian, kamu kena buat sekian. Nabi tak sebut pun. Maknanya mencintai Nabi membawa kita kepada syurga Allah Azza wa Jalla. Dan itulah keinginan yang kita semua nak. Hidup atas muka bumi ini diuji oleh Allah dengan ujian-ujian, dengan amal kebaikan, supaya kita dapat memberikan yang terbaik sebelum kita pulang menghadap Allah Azza wa Jalla. Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu telah berkata, maka kami tidak pernah gembira selepas kami memeluk agama Islam dengan satu kegembiraan yang lebih kuat daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya anda bersama dengan orang yang anda cintai. Sayyiduna Anas ketika dengar sabdaan Nabi, fa innaka ma'a man ahbabta, maka sesungguhnya kamu bersama dengan orang yang kamu telah cintai. Sayyiduna Anas bin Malik kata, sepanjang saya masuk Islam, saya dah dengar macam-macam berita-berita gembira. Namun tak ada satu berita gembira pun yang paling saya rasa lebih besar berbanding dengan berita gembira yang saya dengar ini. Iaitu subhanallah, dengan mencintai Nabi membawa saya ke syurga Allah. Yang lain saya bisa dengar, buat ni dapat begini, buat ini dapat begini. Gembira juga. Tapi yang ni tak pernah saya rasa ada berita gembira yang lebih besar daripada berita gembira sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu telah berkata, maka saya mencintai Allah. Maka saya mencintai Allah, Rasulnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Maka saya mengharapkan agar saya akan bersama-sama dengan mereka, sekalipun saya tidak beramal dengan amalan-amalan mereka. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bila dengar hadis ini, pertama beliau sebut beliau paling gembira sekali dengar hadis ni lah. Berita-berita gembira yang lain gembira juga, tapi yang paling beliau rasa gembira sungguh. Kemudian beliau menyatakan, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, saya cinta kepada Sayyidina Umar, dan saya mengharapkan saya akan bersama-sama dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, sekalipun amalan saya tidak dapat mengatasi amalan Nabi, amalan Sayyidina Abu Bakar, amalan Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab cinta menarik orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Subhanallah. Sebab itu bagi saya hadis ini adalah hadis yang paling tinggi sekali menceritakan tentang amalan yang paling mudah tetapi pahalanya sangat melimpah ruah. Sebab dia merupakan amalan yang Allah rezekikan kepada kita kaum muslimin. Macam mana teruk orang Islam atas muka bumi ni, tak ada seorang pun yang tak sayang Nabi. Mungkin dia jahat, mungkin dia kaki maksiat, mungkin dia nak bertaubat tapi payah sangat. Tetapi kalau tanya dia, awak sayang Nabi tak? Sayang. Bukan dia main-main. Dia dalam hati dia mesti dia sayang Nabi. Tak ada orang Muslim yang tak sayang Nabi. Memang dia jahat. Mungkin dia seorang yang tak berapa bau, tidak berapa baik perangainya. Namun dengan sebab cinta dia pada Nabi, Nabi kata, fa innaka ma'aman ahbabta. Sebab tu bila kita dengar hadis seperti ini, dia akan menyebabkan kita akan rasa semua umat Nabi Muhammad ni adalah beruntung. Beruntung sekali sebab Allah merezekikan dia cinta kepada Nabi. Subhanallah. Kita tak ada pun kursus mencintai Nabi kan. Ruak Jawi pun belum buat lagi kursus mencintai Nabi kan. Step nak cinta Nabi kena begini. Yang kedua, yang ketiga. Lepas tu kita akan tengok kecintaan apa berapa ratus. Kita tak pernah buat program-program seperti itu. Memang kalau kita tanya kepada mana-mana kaum muslimin, awak sayang Nabi tak? Sayang. Bahkan saya pernah baca dalam satu manuskrip, satu hikayat Melayu lama.
Dia gambarkan satu kisah, ni cerita hikayat Melayu lama lah dia. Dia cerita tentang kisah satu orang tidur rumah kawan dia. Satu orang lelaki Melayu lah. Dia tidur rumah kawan dia. Kawan dia ada isteri. Malam itu isteri dia jatuh cinta kepada kawan suami dia. Teruk benar perangai. Datang rumah kawan tu, dia jadi syok pula dekat kawan kepada suami dia. Suami dia rumah ni. Jadi malam tu si isteri ni mengendap masuk ke dalam bilik tamu untuk melakukan benda jahat dengan tetamu dia. Lalu yang saya tertariknya, bukan saya tertariknya perangai perempuan tu. Dalam cerita ni, yang saya tertariknya ucapan yang disebut oleh lelaki tadi. Dia kata, tidak takutkah kamu kepada Allah dan tidak malukah kamu kepada Nabi? Dalam hikayat Melayu lama ni. Tidak takutkah kamu kepada Allah dan tidak malukah kamu kepada Nabi? Maknanya daripada dulu lagi orang Melayu kita ni sudah disebatikan dalam jiwanya takut pada Allah, malu pada Nabi, cinta pada Nabi. Ini merupakan satu benda yang sudah menjadi satu hadiah berharga yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Bukan takat zaman kita, daripada zaman dulu lagi. Jadi dengan hadis seperti ini, dia akan memberikan satu rasa kesegaran dalam jiwa kita. Alhamdulillah, saya akan berusaha jadi orang yang terbaik. Namun kalau saya jadi macam mana sekalipun, Allah akan tarik saya ke syurga kerana saya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ni juga, antara benda yang menarik yang kita boleh kongsi adalah Sayyidina Anas sebut apa? Maka saya mencintai Allah, Rasulnya, Abu Bakar dan Umar. Kenapa Abu Bakar dan Umar? Kenapa sahabat-sahabat lain tak disebut? Di sini sebenarnya adalah merupakan satu perkara yang ingin diberitahu oleh Sayyidina Anas kepada kita melalui hadis ini, bahawa sebenarnya para sahabat kesemuanya sudah meletakkan dalam jiwa mereka selepas Nabi yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah adalah Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Bukan maknanya kita yang terkemudian ini. Semenjak berzaman Nabi lagi, memang para sahabat sudah mengetahui bahawa selepas Nabi yang paling terbaik adalah Sayyidina Abu Bakar, dan selepas Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kalau saya tak silap, apabila anak Sayyidina Ali yang bernama Muhammad Ibn Al-Hanafiyah bertanya kepada beliau, siapakah orang yang paling terbaik? Si anak tanya pada Sayyidina Ali. Muhammad bin Al-Hanafiyah ini anak Sayyidina Ali, bukan daripada zuriat Sayyidatuna Fatimah, tapi daripada zuriat seorang wanita daripada suku Bani Hanifah. Lalu beliau dikenali dengan nama Muhammad bin Al-Hanafiyah. Sayyidina Ali pernah bertanya kepada Nabi, boleh tak kalau saya dapat anak nanti saya nak bagi nama Muhammad? Kata Rasulullah, silakan. Akhirnya selepas Nabi wafat, Sayyidina Ali dapat anak lelaki. Lalu beliau menamakan nama anak lelaki beliau dengan nama Muhammad sebab beliau telah minta izin dengan Nabi dan Nabi izinkan. Okey. Jadi anak putera Sayyidina Ali yang bernama Muhammad ini bertanya kepada Sayyidina Ali, ayah ni, siapa orang yang paling terbaik? Beliau mengharapkan ayah akan kata saya. Lalu kata Sayyidina Ali, Abu Bakar. Maknanya Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu alaihi salam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau sendiri meyakini bahawa sebenarnya yang paling terbaik di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyiduna Abu Bakar. Kemudian kata Muhammad Ibn Al-Hanafiyah, kemudian siapa? Ada harapan lagi mai? Dengan harapan ayahnya kata, kemudian saya lah. Namun Sayyidina Ali kata, kemudian Sayyidina Umar. Maknanya Sayyidina Ali sendiri mengagung-agungkan, memandang tinggi Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Sebab tu kalau ada orang mendakwa saya sayang Sayyidina Ali tapi tak suka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia tak sayang Sayyidina Ali sebenarnya. Sebab kalau dia sayang Sayyidina Ali, dia akan sayang semua orang yang disayangi oleh Sayyidina Ali. Kalau kita tengok anak-anak Sayyidina Ali, ada nama Abu Bakar, ada nama Umar, ada nama Osman. Tak akan ada orang bagi nama anak dia dengan nama orang yang dia benci. Apabila Sayyidina Ali memberikan nama anak-anak beliau dengan nama Abu Bakar, Umar, Osman, ini menunjukkan tiga orang sahabat ini adalah merupakan agung dan sangat istimewa di hati Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah
wa alaihi salam wa radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Bukhari, kalau kita tengok sambungan hadis tadi, di dalam riwayat yang lain bagi Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad beliau, cerita yang sama tapi dengan melalui jalur sanad Al-Imam Al-Bukhari. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahawa ada seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi SAW, bilakah kiamat wahai Rasulullah? Main cerita yang samalah. Cuma hadis yang tadi itu yang kita terjemahkan mula-mula tadi itu melalui jalur Sayyidina Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kushairi. Sekarang melalui jalur sanad Imam Al-Bukhari. Laki tadi, sahabat tadi tanya kepada Nabi, bilakah hari kiamat? Baginda telah bersabda, apakah yang anda telah persiapkan untuknya? Okey, ada tambahan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Sahabat tadi, lelaki yang bertanya bilakah hari kiamat tadi, beliau telah berkata, saya tidaklah mempersiapkan untuknya dengan banyaknya salat, tidak juga dengan banyaknya puasa, dan tidak juga dengan banyaknya sedekah. Tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Baginda telah bersabda, anda bersama dengan orang yang anda cintai. Jadi kalau kita tengok dalam riwayat yang kedua yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini, di sini kita dapat menyelami betapa para sahabat Nabi ini dididik bahawa tidak ada istimewa bagi diri mereka. At-tawadhu'. Memandang diri mereka itu seperti tidak ada apa. Sedangkan kedudukan mereka lebih tinggi daripada mana-mana wali Allah Azza wa Jalla. Hebat macam mana para wali-wali Allah, hebat macam mana para awliya Allah, dengan karamahnya itu ini, tidak ada seorang pun yang dapat menyamai darjat sekecil-kecil kedudukan seorang sahabat Nabi SAW. Maknanya, para sahabat semuanya tinggi. Tapi ada yang paling tinggi, ada yang tinggi tapi tidaklah paling tinggi. Baik, para sahabat yang paling tinggi memang sangat tinggi. Tapi kalau para sahabat yang kedudukannya tidaklah setinggi para sahabat yang lain, walaupun kedudukannya itu seperti itu, namun tidak ada seorang wali pun yang dapat menyamai kedudukan seorang sahabat Nabi SAW. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, Allah memadankan kepada Nabi Muhammad yang merupakan sebaik-baik Rasul dipadankan dengan sebaik-baik manusia. Jadi sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat pendamping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok sahabat tadi, dia kata apa? Bila Nabi tanya, kamu persiapkan amalan apa untuk kamu menghadapi hari kiamat? Wallahi, kalaulah soalan ini ditanya kepada saya, macam-macam boleh jawab tu. Kalau saya lah, yalah mungkin tak istilah beberapa orang lah, tapi kalau baca ni, apa amalan kamu telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Adalah, satu, gian. Nombor dua, ini. Nombor tiga, yang ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9 amalan yang telah saya lakukan tiap-tiap hari. Yang ni insyaAllah boleh selamatkan saya kot. Kalau saya, tapi sahabat tadi, bila ditanya soalan spontan oleh Nabi kepada beliau langsung tidak mendapati ada satu amalan yang bagi beliau dapat menyelamatkan beliau daripada murka Allah pada hari kiamat nanti. Lalu beliau kata, nak kata sembahyang saya sikit ya Rasulullah. Nak kata saya banyak puasa sunat, saya tak puasa sunat banyak. Nak kata saya bersedekah, saya tak banyak bersedekah. Nampaknya tak ada amalan yang saya harapkan dapat menyelamatkan saya pada hari kiamat. Namun saya ada satu amalan. Saya cinta pada Allah dan saya cinta padamu ya Rasulullah. Lalu Nabi sebut, anda bersama dengan orang yang anda cintai. Jadi subhanallah, daripada riwayat yang kedua ini kita dapat belajar betapa para sahabat ini dalam jiwa mereka tersemat tarbiyah nabawiyah Muhammadiyah yang sangat tinggi, iaitu tidak memandang diri mereka lebih baik daripada orang lain. Dan inilah yang telah dipelajari, yang telah diwarisi daripada para sahabat, turun kepada generasi tabi'in, turun sampai kepada kita. Ulama-ulama sufi kita sering sebut kepada kita, pandanglah umat Nabi Muhammad ini bahawa semuanya adalah wali Allah, melainkan seorang saja bukan wali Allah, iaitu setiap orang kena kata saya. Setiap seorang kena kata saya. Sebab saya dengan Ammar lagi baik, saya dengan fulan lagi baik, saya dengan Abu Bakar lagi baik,
Saya dengan kawan saya sekian-sekian, dia lagi baik. Walaupun tengok, yalah cakap macam tapi dalam hati mungkin, rasa saya baik lagi kan. Tengok dia teruk. Tak boleh kita begitu. Sebab kita tak tahu dia dengan Allah macam mana. Tak, dia dengan Allah macam mana. Kita dengan Allah kita tahu. Kita dengan Allah teruk atau tidak. Kita tahu sangat. Tapi kawan kita hanya tengok zahir dia. Kita tak tahu dia belakang macam mana. Kita mungkin pernah tengok maksiat dia. Kita pernah tengok teruknya dia. Tapi kita tak tahu dia dengan Allah istighfar dia macam mana. Selawat dengan Nabi macam mana. Betapa hati ini bergantung dengan Allah macam mana. Dan setiap hari Tuhan ampunkan dosa dia macam mana. Kita tak tahu. Maka oleh kerana kita tidak tahu, maka diajar oleh para ulama sufi kepada kita, pandanglah semua umat Nabi Muhammad itu dengan pandangan mereka adalah wali Allah. Dan Nabi pernah bersabda, man azali waliyan faqad azantuhu bil harb. Nabi meriwayatkan satu hadis qudsi yang mana Allah berfirman, man azali waliya faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang telah menyakiti waliku, maka aku mengiklankan yang aku memeranginya. Kita tak tahu siapa wali Allah. Namun bila kita memandang semua umat Nabi Muhammad adalah wali Allah, seorang saja bukan, siapa? Saya. Maka ketika itu kita tak berani nak berpandang jahat dengan kaum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalaulah perkara itu dan sikap para sahabat yang memandang tak ada amalan yang boleh menyelamatkan dia, melainkan hanya cinta Allah dan cinta Nabi, kalau itu berjaya kita semat, kita akan melihat umat Islam jadi umat yang sangat sopan. Tidak akan keluar daripada mulutnya cacian. Tidak akan keluar daripada mulutnya maki orang tu, maki orang ni. Kerana dia nak maki siapa? Dia nak maki wali Allah. Dia gila. Gila nak maki wali Allah. Berani kita nak maki wali Allah. Kita maki fulan bin fulan sebab kita rasa dia bukan wali Allah. Cuba kalau kita tahu dia wali Allah. Satu orang tu wali besar. Karamat dia zahir sungguh. Pergi rumah dia, tu dia. Tiap-tiap hari makannya daging kambing, daging lembu. Padahal dia tak ada bela apa-apa. Orang tanya siapa bagi. Dia kata ni turun dari langit je. Berani kita nak maki dia. Hei, gila Syekh. Tak wali Allah tu. Tu wali Allah. Habis yang kita maki orang lain tu sebab apa? Sebab kita rasa dia bukan wali Allah. Kalau dia wali Allah macam mana? Bukankah kita telah menyakiti seorang wali Allah? Lalu Nabi menyatakan, Allah berfirman, man azali waliya faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti seorang waliku, maka aku melancarkan perang kepadanya. Sebab tu jangan kita buat sakit hati kaum muslimin. Jangan kita rasa nak maki kaum muslimin. Kita tak setuju dengan maksiat dia, kita boleh tegur. Tapi tegur dengan penuh kebaikan. Bukan kita tegur dengan niat nak memalukan dia, dengan merosakkan dia. Sebab dia adalah wali Allah. Dia adalah wali Allah sebagaimana diajar oleh kaum sufi. Semua kaum umat Nabi Muhammad adalah wali Allah melainkan saya. Dalam hadis ini juga, antara pengajaran yang kita dapat belajar daripada sini, bahawa sebagaimana disebut oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, banyak-banyak amalan, tidak ada satu amalan pun yang kita rasa boleh menyelamatkan kita. Kita ada banyak sembahyang mungkin, kita banyak selawat pada Nabi mungkin, kita banyak tolong orang bersedekah mungkin. Tapi sebenarnya semua amalan-amalan itu mungkin Allah tolak. Namun cinta kita kepada Nabi tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kita cinta pada Nabi, Allah tak akan tolak. Allah tidak akan tolak cinta kita kepada Nabi. Dan semua kaum muslimin mencintai Nabi SAW. Dalam hadis yang kita biasa dengar, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Nabi sebut 7 golongan yang Allah akan naungi mereka di bawah lindungan arasy Allah pada hari di mana tidak ada lagi sebarang lindungan melainkan hanya lindungan arasy Allah. Disebut 7 golongan, di antaranya adalah warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang lelaki yang saling kasih mengasihi. Bertemu mereka berdua pun kerana Allah, berpisah mereka berdua pun kerana Allah. Lalu hadis ini ketika dihuraikan oleh guru kita Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, kata beliau, semua umat Nabi sayang pada Nabi dan Nabi sayang kepada umat Nabi, maka berlakulah 2 orang yang mencintai kerana Allah, berpisah kerana Allah, bertemu juga kerana Allah. Jadi daripada hadis ini, tahulah kita bahawa semua umat Nabi Muhammad, kata Syekh Yusri, akan berada di bawah arasy Allah. Sebab Nabi sayang kita, kita sayang Allah. Kita sayang Nabi. Nabi sayang kita, kita sayang Nabi. Maka berlakulah situasi ada 2 orang lelaki
yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, dan mereka berdua saling sayang menyayangi kerana Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, selesai kita pada hadis yang pertama. InsyaAllah esok kita akan bertemu semula untuk baca pula hadis yang kedua, bicara tentang amalan-amalan seterusnya yang pahalanya pahalanya sangat banyak, namun cara nak laksanakan sangat mudah. Banyak-banyak amalan tadi, amalan apa yang paling mudah, pahala sangat dahsyat? Mencintai Nabi alaihi salatu wasalam. Semoga Allah mengekalkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan bila kita cinta pada Nabi, kita jatuh hati pada Nabi. Bila kita jatuh hati pada Nabi, maka kita akan sentiasa nak tahu apa tentang Nabi, kisah hidup Nabi, cara cakap Nabi, dan akhirnya akan membentuk peribadi kita. Sebab Nabi itu adalah merupakan suri tauladan kita. Maka orang yang mencintai, kalau sempurna cintanya, dia akan menjadi orang yang seperti yang dicintai. Semoga Allah menjadikan kita seperti orang yang mencintai Nabi dan merezekikan kita dengan kecintaan ini sehinggalah kita pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga direzekikan Allah dengan kebaikan, dan semoga Allah mengangkat bala yang berlaku pada kita hari ini, wabak penyakit yang berlaku pada hari ini, Allah angkat dan Allah selamatkan kita daripada ujian ini. Semoga kita semua selamat dengan berkat mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.